Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang bersama pada malam ini, Facebook dan TikTok. Dan seperti biasa, mohon jasa baik anda untuk sharekan live kita pada malam ni. Kita pakat-pakat tagkan kawan-kawan kita yang lain. Kita sebar-sebarkan. Mudah-mudahan lebih ramai lagi sahabat kita yang dapat mendengar. Dan mudah-mudahan ianya juga akan menambahkan lagi koleksi pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terima kasih semua yang bersama malam ni, dan insya-Allah dalam ruang masa yang agak terhad ini saya akan kongsikan sedikit apa yang pernah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah yang akan kita bacakan sebentar nanti. Dalam surah Al-Mulk, antaranya Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang kedua. Saya ambil ayat kedua malam ni untuk kita semak-semak sikit apa yang dihuraikan oleh Allah di dalam ayat ini. Tak apa, kita ambil ayat pertama lah, senang. Kan? Allah. Kita mentadabbur kisah ataupun ayat-ayat yang sering kita baca di dalam surah Al-Mulk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkat atau maha mulia, maha tinggi Allah yang menguasai. Biyadihi makna di tangannya, ataupun diterjemahkan dengan yang menguasai. Yang menguasai seluruh kerajaan
dunia dan akhirat, dan dialah maha kuasa atas segala sesuatu. Baik. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat yang pertama ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran pada kita, Dia adalah Tuhan yang empunya segala-galanya. Kalau kita kata kita ada kerajaan Malaysia, kerajaan Singapura, kerajaan Indonesia dan sebagainya, maka di sana kita kena ingat kerajaan bagi segala kerajaan ini adalah kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerajaan yang maha hebat, kerajaan yang tidak ada tolok bandingannya. Itulah kerajaan yang dimiliki oleh Allah. Sedangkan kerajaan yang ada dalam dunia ini, orang kata sering bertukar ganti, sering bertukar tangan, berpindah milik. Sekejap parti ni merintah, sekejap parti ni yang memerintah. Ada kerajaan dunia, kerajaan manusia. Tetapi yakinlah tuan-tuan, ibu-ibu, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita ada kerajaan Allah yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat luar biasa. Kerajaan yang kekal selamanya, tak akan ada ending atau titik noktahnya. Macam tu. Okey. Baik. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, ini adalah benda yang kita kena faham. Sehebat mana pun kerajaan dalam dunia ni, Allah Ta'ala lebih hebat. Dan Allah tutup di ayat yang pertama itu, Allah kata, innallaha ala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Tuhan atas tiap-tiap sesuatu itu amat-amat ataupun sangat-sangat berkuasa. Betul ke yang Kristian sembah itu ialah Nabi Isa kita? Maaf bertanya. Itu dia punya fahaman. Mereka berfahaman yang mati disalib itu adalah Nabi Isa. Itulah yang mereka puja dan sembah. Sedangkan bagi umat Islam, Allah sebut dalam Quran, dalam surah Ali Imran, kalau saya tak silap, ada Allah menceritakan tentang kisah Nabi Isa AS yang diangkat naik ke langit dalam peristiwa kejar mengejar yang berlaku pada saat itu. Yang berlaku pada saat itu. Diorang nak tangkap Nabi Isa. Nabi Isa pun pengikut tak ramai mana pun. Dan bila ditangkapnya Nabi Isa, sebenarnya yang ditangkap itu seorang pemuda Bani Israel yang bernama Yahuza. Muka dia Allah klon sebiji muka Nabi Isa. Allah tukar muka dia jadi Nabi Isa. Masa tu IC tak ada tuan. Mic card tak ada. Jadi nak tunjuk bukti memang tak boleh. Dah Allah angkat Nabi Isa naik ke langit, dan akhirnya mereka yakin yang mereka tangkap itu adalah Nabi Isa, dan mereka bunuh, disalib, dipalang dan disalib. Dan itulah kefahaman mereka. Keyakinan kita, keimanan kita adalah untuk kita memahami bahawa Nabi Isa itu masih hidup, dan Nabi Isa itu adalah Nabi, bukannya anak Tuhan dan sebagainya. Dan Nabi Isa itu adalah manusia yang Allah pilih sebagai Nabi akhir zaman, Nabi yang the second last. Sebelum Nabi Muhammad adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan selepas 600 tahun Nabi Isa diangkat naik ke langit. Menurut pandangan Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, antara gap jarak Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 600 tahun. Dan diangkat dan akan diturunkan semula di akhir zaman. Itu ceritanya.
Suara tak dengar. Sabar. Bertenang semua. Nak kena beli mic lain lepas ni. Okey dah. Saya malas wodok dalam telinga ni. Okey dah. Okey. Cek komen. Baik, jadi itu ceritanya. Menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita dengan keimanan yang berkenaan. Baik, jadi balik pada cerita ayat kita tadi. Oh, mic tertutup buku. Tak apa, lepas ni saya akan order satu lagi mic yang macam ni. Warna hitam ni. Ya, buat sabar semua. Kita akan berkolaborasi dengan Shopee, insya-Allah. Tunggulah minggu depan kot. Buat tenang. Sementara tu kita guna apa yang ada. Bab kata arwah nenek saya, something is better than nothing. Buat tenang. Okey. Baik. Jadi Allah Taala menyebut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia adalah Tuhan. Alamak, beli mic karaoke. Kau Syu jangan macam-macam Syu, mentang-mentang dah lega. Baik, jadi Allah sebut dia adalah Tuhan yang sangat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dia adalah yang sangat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Siapa yang sebut? Allah isytiharkan sendiri. Allah yang declare dirinya, dia Tuhan yang sangat berkuasa di atas semua benda. Bermaksud. Ya. Bermaksud kita tidak ada kuasa. Bermaksud we are nothing. Kita tak ada apa-apa. Bermaksud kita ni lemah. Kita ni hanya menumpang kasih di bumi Allah. Allahu Akbar, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Kalau kita sedar yang sekarang ini kita sedang menumpang kasih. Ya. Kita sedang menumpang kasih. Maknanya kita tak akan jadi orang yang sombong. Kita tak akan jadi orang yang kuat melawan. Facebook memang okey suara sebab saya guna mic yang ni. Yang jadi masalah ni adik-adik kita kat TikTok ni tadi. Tapi dah okey dah. Terima kasih banyak. Alright. Jadi bila kita sedar yang Allah itu sangat-sangat berkuasa, bermaksud kita tak ada apa-apa. We are nothing. Kita ni zero. Tak ada apa-apa. Kita nak bangga apa tuan? Kulit yang kita ada, wajah yang kita ada yang kononnya handsome sangat tu, Allah hanya bagi pinjam sahaja. Allah hanya bagi pinjam. Allah hanya bagi sementara kita hidup atas dunia ni. Dia nak tengok. Dia nak tengok macam mana kita mengurus tadbirkan nikmat-nikmat itu. Terima kasih sahabat-sahabat kita daripada Singapura juga, daripada Indonesia, daripada Brunei, daripada Amerika Syarikat. Terima kasih banyak. Okey? Alright. Baik, habis ayat pertama. Habis ayat yang pertama. Baik, ayat yang kedua. Kita tadabbur surah Al-Muluk tuan. Sebab tiap-tiap malam kita baca kan. Biar kita tahu ayat ni apa ceritanya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Dan dialah Tuhan yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amal ibadahnya atau amalannya. Dan dialah Tuhan yang maha perkasa, maha mulia, lagi maha pengampun. Baik, berdasarkan ayat ini, Allah nak bagi tahu kita, dia yang buat kita ni hidup, dia yang buat kita ni mati. Dia yang buat kita hidup, dia yang buat kita mati.
Okey. Macam tu. Jadi, apa tujuan Allah hidupkan kita? Allah matikan kita. Jawapan dia Allah dah sebut dalam ayat tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku datangkan kehidupan ini dan kematian ini dengan kepelbagaian ujian. Macam-macam bentuk ujian yang Allah beri pada kita, tidak lain dan tidak bukan Allah kata, aku nak tengok siapa di kalangan kamu yang very very excellent, yang sangat terbaik, ya, yang sangat hebat dari segi amal ibadahnya. Jadi bila kita diuji oleh Allah, kaedah dia mudah aja. Bila kita diuji, Allah tahu kita boleh hadap benda tu. Katalah Allah uji kita dengan penyakit berat ke, penyakit ringan ke, Allah tahu setakat mana kemampuan tu dia bagi setakat tu. Saya selalu guna analogi macam ni. Ibarat macam ni lah. Katalah iman kita ni kalau boleh ditimbang. Saya dari Konoha. Konoha tu dekat mana tu bang? Negara mana Konoha tu? Baik. Katalah iman kita ni boleh ditimbang. Okey. Saya dari Sungai Perak, terbaik kat Ramlah. Seronok tengok dari mana kan sahabat kita ni. Apa dia? Ada orang Tanjung Karang Jangan macam-macam Saya punya moderator ni buat-buat tenang, ambil nafas ya. Tolong tengok soalan tu, tolong jawab ya, buat-buat tenang. Jangan nak macam-macam sangat. Okey. Baik. Jadi, kalaulah iman kita ni boleh ditimbang. Okey, sahabat sekalian. Kalau boleh ditimbang ini saya cerita ujian hidup tadi. Katalah iman kita 1 kilo. Contoh 1 kilo. Ulama dari Paris pun ada. Paris ke Parit. Baik, katalah iman kita 1 kilo. Maka bahasa mudah dia, Allah tak akan uji kita lebih dari 1 kilo. Macam tu, boleh faham? Iman kita 3 kilo, Allah akan uji paling tinggi 3 kilo je. Dia takkan lebih dari itu. Sebab Allah tahu bila dia uji, dia tahu hamba tu boleh hadap. Cuma macam mana nak hadap tu. Bagus pula yang menjawab faham-faham ni. Senang kerja saya. Ya, laju kan TikTok ni, faham selalu. Alhamdulillah. Tak, senang kerja tuan. Senang kerja saya berceramah. Tak, bila orang faham kita rasa lega banyak. Jadi katalah boleh ditimbang iman kita 1 kilo, Allah akan uji paling tinggi pun 1 kilo atau bawah pada 1 kilo. Allah takkan uji kita iman 1 kilo, dia uji kita 3,5 kilo. Tak ada. Allah takkan buat gitu. Ya. Sebab Allah tahu sukatan kita tu dia lebih tahu. Macam tu tak? Dia lebih tahu sukatan kita tu macam mana, had iman kita macam mana, kita boleh hadap ke tidak. Dia Tuhan yang sangat maha mengetahui. Jadi ingat, dunia yang Allah letak kita hidup dan mati di sini, maknanya ialah Allah nak uji kita. So, sebab itulah ustaz-ustaz ni berbuih-buih mulut menyebut dunia ini adalah tempat ujian. Selalu kita dengar ustazah sebut tak macam-macam. Allahu Akbar. Betul ke maksud zikrul maut itu adalah mati yang pasti? Kurang tepat. Zikrul maut tu maksud dia mengingati mati. Zikrul tu makna zikir. Zikir tu makna ingat. Zikrul maut makna ingat kepada mati. Memang mati itu pasti, tapi bukan itu maksud dia. Zikrul maut maknanya banyak ingat-ingat mati. Baik, jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, syurga tempat yang infinity, betul. Tempat nikmat yang tidak ada kesudahan. Dunia tempat ujian. Terima kasih yang mencatat
Kampung Mangkuk Setiu Terengganu Oh, ada nama Kampung Mangkuk saya baru dengar lah. Kampung Mangkuk Setiu Terengganu. Oh, best tu. Mesti banyak mangkuk kat situ kan. Yang saya biasa dengar Kampung Tok Imam Lapar je. Dekat Terengganu kat mana, Besut ke mana kan. Kampung Tok Imam Lapar. Oh, kalau pergi kampung tu confirm kalau Datuk Imam lapar, makmum mesti ke Buloh tu kan. Kan? Dahsyat tu nama kampung-kampung kat Malaysia ni. Canggih punya. Baik, jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, balik cerita kita tadi itu selingan saja, no? Jangan ambil hati pula. Selingan. Dunia ni Allah nak uji kita. Dan ingat tuan-tuan, setiap orang ujiannya tidak sama. Setiap orang ujiannya tidak sama. Bukan kat Besut Hulu Terengganu, Telemong. Ya lebih kurang lah. Ustaz dia ingat area-area situ lah tu, Hulu Terengganu kan. Baik, jadi tuan-tuan, ingat, ujian kita satu dengan lain tidak sama. Boleh ke kita ganti nazar kenduri dengan sedekah? Nazar kenduri. Kita bernazar nak buat kenduri, lepas tu kita ganti dengan sedekah. Macam mana nak jawab Kalau konsepnya samalah. Sebab konsep kenduri ialah sedekah bagi orang makan. Dan konsep sedekah tu sedekah lah. Asalnya kenduri. Kita jamu orang makan, lepas tu tukar jadi sedekah. Jadi jawapan dia, saya kena semak balik. Saya ada jawapan tapi saya takut salah. Kan? Kalau jawapan saya, kalau berdasarkan konsepnya betul. Konsepnya tu tak salah. Sebab matlamatnya sama kan. Kenduri pun jamu orang makan, tukar pada sedekah pun konsep dia sedekah jugalah. Kenduri tu pun sedekah juga. Cuma adakah asalnya kita dah niat untuk buat kenduri, boleh tak nazar tu ditukar kepada sedekah biasa? Yang tu yang saya tak pasti. Ya, yang tu kena semak balik lah. Kena check balik. Baik. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, Allah letakkan kita di dunia, ujian memang tidak akan sama. Ujian saya, tuan-tuan, ujian tuan-tuan, ibu-ibu, ujian ibu-ibu masing-masing. Tiap-tiap orang ada ujiannya masing-masing. Ya, ada ujiannya masing-masing, ada dia punya habuan. Bahasa mudah kita habuan lah. Dan kita kena ingat satu benda, sahabat sekalian. Berat atau susah macam mana pun ujian yang kita hadap, kita fikir je satu benda, ada orang lain yang lebih susah dari aku. Ada orang lain yang lebih berat ujiannya daripada aku. Kita fikir yang tu je. Kalau kita rasa, ujian aku ni berat ni, ada orang lebih berat daripada itu. Okey? Itu satu benda. Yang kedua, kita kena ingat, setiap kali ujian itu datang, itu tandanya Allah sayang pada kita. Ya? Tandanya Allah sayang kepada kita. Tu ada dah masuk. Kak Pah tanya tak, Ustaz nak tanya, kalau kita selalu diuji dengan susah dari kecil sampai tua, adakah Allah benci kita atau sayang? Jawapan dia, Allah sayang. Ingat, ujian tu tanda Allah sayang. Sesusah kita masih ada lagi orang lain lebih susah. Betul tu Aisyah. Kan? Jadi bila Allah uji je aku, Allah sayang ni. Allah sayang sebab apa? Dia nak suruh kita ingat pada dia lebih daripada orang lain. Kadang-kadang bila orang yang tak diuji ni, dia kadang-kadang bukan selalu kadang-kadang dia lupa Allah. Terima kasih Nadia, sahabat-sahabat bagi gift di TikTok. Baik, kadang-kadang manusia ni bila tidak diuji, dia lupa. Dia merapu, dia melalut, dia entah ke laut, dia entah ke mana-mana. Kan? Jadi jangan susah. Kita ingat je, Allah uji, Allah sayang. Allah uji dengan kesusahan, Allah uji dengan kemiskinan, Allah uji dengan kesakitan, Allah uji dengan perkahwinan, Allah uji dengan penceraian, Allah uji dengan zuriat, Allah uji dengan anak-anak.
Allah uji dengan harta benda, Allah uji dengan adik-beradik. Oh, adik-beradik lagi bahaya tuan. Kan? Itu lagi berat lah ujian adik-beradik ni. Allah uji dengan jiran, Allah uji dengan kawan pejabat, macam-macam ujian tuan-tuan. Dan semua tidak sama. Jangan banding-banding kita dengan orang lain, tak payah tuan. Kita pergi banding kita dengan orang lain, memang tak jadi apa lah. Kita is kita. Nampak? Aku dah cakap orang putih campur cakap Melayu ni. Kita is kita. Dah, kita ni kita lah. Jangan pergi tengok orang lain, oh dia tu hebat, dia tu. Memanjang dia hebatnya, kita bila nak hebat? Tak. Dia kaya, kita bila nak kaya? Kita asyik membanding je tuan. Jangan banyak membanding, tapi banyaklah bermuhasabah diri. Kan? Membanding dengan muhasabah diri tak sama tuan, lain. Kan? Terima kasih. Siapa ni? Arif Omar. Terima kasih Arif. Jangan membanding. Membanding satu hal. Membanding ni bahaya tuan. Kita kena muhasabah. Koreksi diri. Muhasabah diri. Semak diri. Macam tu tak? Semak diri. Ustaz dan sahabat doakan anak cucu saya kena COVID supaya cepat sembuh. InsyaAllah Kak Ramlah Mat Jadi. Mudah-mudahan anak cucunya dihindarkan dan dimatikan kuman COVID yang ada dalam tubuh badan mereka dan kembali sembuh seperti biasa, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita banyak kena muhasabah diri. Okey, baik, penutup ayat tu saya kena habis cepat tuan. Seminit lagi kita baca Al-Muluk, lepas tu kita stop kuliah. Saya akan beritahu sebabnya apa. Baik, wa huwal azizul ghafur, dan dialah Tuhan yang maha mulia, maha perkasa, lagi maha pengampun. Oh, tengok Allah. Allah petik hati kita ni tuan, canggih lah. Allah ni memang hebat lah. Maha mengetahui, maha hebat. Bila dia kata, aku uji, aku letak dunia ni sebagai tempat ujian, tempat ujian, tempat ujian. Dan di hujung tu Allah kata, jangan takut, aku ni Tuhan yang maha pengampun. Sebab Allah tahu, kadang-kadang bila dia uji kita, kita ni kadang-kadang gelong sikit. Ya, kadang-kadang kita gelong sikit. Ya, ada rasa gelong. Kadang-kadang lah goyang kan. Bila Allah uji berat-berat, kita rasa, ya Allah, macam mana aku nak hadap. Kan? Allah tahu tu. Dan Allah letak kuncinya, jangan risau, aku Tuhan yang maha pengampun. Kadang-kadang Allah tahu bila dia uji kita, kita rasa berat, kita tersasar sikit, kita terpeleot sikit, kita tergelong sikit. Maka Allah bagi tahu dah siap-siap, aku maha pengampun. Minta ampunlah dengan aku. Minta maaflah dengan Allah. Merayulah pada dia. Betul sahabat, lemahnya kita nak. Lemahnya kita ni. Jadi tuan-tuan, sambil dengar ceramah, sambil makan cekodok ke apa? Tak sedar cekodok habis. Oh, tu punya khusyuk tu. Ustaz tak jawab pun saya tanya. Moderator tolong jawab Ustaz. Saya minta maaf tuan-tuan. Dekat TikTok ni laju sangat. Saya tak nampak soalan. Saya bukan tengok TikTok saja tahu. Saya tengok Facebook sekali. Jadi kalau ada yang terlepas-lepas soalan, minta maaf lah. Dan saya ni bukanlah pakar yang menjawab soalan. Begitu buat-buat tenang yang bertanya. Okey. Baik. Jadi tuan-tuan, itu huraian kita untuk malam ni, dan kita akan terus baca surah Al-Muluk ataupun Al-Mulk sekarang, dan lepas tu kita akan doa sikit dan kita akan berhenti. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, kesian Ustaz pening baca soalan. Itulah nak buat macam mana kan. Mana yang saya nampak saya respon lah. Yang saya terlepas-terlepas tu gitulah ya. Minta maaf banyak-banyak. Baik, jadi tuan-tuan, baik, soalan dia tadi ada yang dalam kotak tu saya nampak. Kalau seorang itu dalam edah, dia buat live.
Dia sebenarnya gini, iddah ni ialah tempoh bertenang bagi wanita yang kematian suami. Tak? Jadi kalau boleh ketika iddah ni jangan expose muka sangat. Sebab itu Islam tak bagi keluar kan. Dia tak boleh keluar rumah kecuali betul-betul darurat. Kalau dia bekerja itu cerita lain, kata ulama. Tapi kalau sahaja keluar petang-petang jalan kat tasik, itu tak boleh, hukumnya berdosa. Pergi makan kenduri pun sebenarnya tak boleh. Apatah lagi kalau dia buat live kan. Tak payahlah buat live. Kalau nak post tu boleh lah, tapi live tu jangan kan. Sebab benda tu kita mengeksposkan wajah. Sedangkan orang yang orang yang dalam iddah ni pun nak tunjuk muka dia pun Islam tak galakkan, sebab dia anggap dalam perintah berkabung atau istilahnya bersedih atas kehilangan suami. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, baik. Jom kita baca Al-Muluk, lepas tu kita tamatkan. Dan dengar baik-baik, pukul 9 suku. Pukul 9 suku saya ada satu lagi live. TikTok tak ada masalah lah, sebab saya akan buat di TikTok yang sama. Cuma untuk Facebook, saya akan tukar kepada personal page. Saya akan buat dekat Facebook personal saya, Rahim Nasir. Sebab bila saya buat dekat audio kuliah ni, saya tak boleh nak tag sebelum kuliah tu, sebelum online tu, saya tak boleh nak tag nama-nama masjid. Sebab hari ni anjuran Masjid Bandar Kirara Puchong. Jadi saya kena buat dekat personal Facebook saya, Rahim Nasir. Jadi kalau ada game Facebook yang nak tengok, boleh tengok dekat TikTok ataupun pergi dekat Facebook personal saya, Rahim Nasir. Pukul 9 suku malam sampai pukul 10 saya akan baca kitab Iman dan Kehidupan. Itu pengumumannya, dan jom kita baca Al-Muluk. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, insya-Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ila hadrati Sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qurbin wa ila sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyatis sahabati ajma'in wa khususan ila hazihi niyyah syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين
وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما
إنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وعبادتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur pada Allah yang telah mengizinkan pembacaan surah Al-Muluk dan kuliah Maghrib kita sebentar tadi. Dan sebelum kita tamatkan, insya-Allah satu dua pengumuman. Yang pertama, ibadah korban. Siapa yang nak join, masih lagi kita buka. Nanti boleh DM pada saya lah. Dan yang kedua, besok 13, 14, 15 hari bulan Zulkaidah, seperti mana video yang saya muat naik pada pagi tadi, adalah hari-hari putih dalam Islam. Dan siapa yang nak berpuasa sunat hari putih, yang merupakan antara tuntutan puasa yang sangat kuat, siapa yang ada kemampuan untuk berpuasa selama 3 hari, mulai besok, Khamis, Jumaat dan Sabtu, straight 3 hari, dipersilakan. Yang tak nak puasa tak jadi masalah, yang tak mampu puasa pun tak jadi masalah. Siapa yang ada kekuatan, ada kemampuan, dipersilakan. Sahaja aku puasa hari putih esok hari kerana Allah Ta'ala. Itu niat dia lah. Jadi dapat pahala seperti mana Rasulullah sebut adalah pahala seperti puasa sepanjang tahun, puasa setahun. Nabi sebut dalam hadis Imam Muslim 1162, macam tu. Okey. So terima kasih banyak dapat join kuliah sambil mengajar anak buah membaca. Alhamdulillah. Sahabat kita daripada Texas, Amerika Syarikat. Baik, jadi tuan-tuan, terima kasih banyak. Saya minta maaf kelemahan, kekurangan
tak pandai nak jawab soalan, terlepas pandang soalan dan sebagainya, minta maaf banyak-banyak. Akulah insan biasa. Tiba. Jadi insya-Allah kita jumpa pukul 9 suku malam. Terima kasih Abang Zainal Osman daripada Singapura juga yang bersama pada malam ini. Jadi untuk kuliah pukul 9 suku, sila ke TikTok Ustaz Bambam ataupun Facebook personal saya Rahim Nasir. Ya, Rahim Nasir. Dan untuk kuis audio kuliah malam ni adalah last tarikh tutupnya. Malam ini pukul 10 malam. 10 ke 10.30 macam tu. 10 malam. Pukul 10 malam. Last. Jadi lepas ni boleh pulun jawab. Mana tahu ada rezeki kan. Walaupun soalannya agak susah sikit. Hadiah menanti anda adalah RM150 tunai. Alright. Terima kasih. Kita jumpa 9 suku malam. Jom kita solat isyak dulu. Bertenang-tenang sekejap. Isi-isi perut apa yang patut. Dan kita jumpa 9 suku malam bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Rahim Nasir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.